Yang saya hormati lagi saya kasih Fadil Tuan Imam Tuan Bilal Pengusi juga seluruh dan kuasa surau, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, para tetamu Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah, kita telah menempuhi 10 malam yang terakhir, 10 malam yang pertama di dalam bulan Ramadan. Dan itulah antara tanda-tanda kiamat. Antara tanda-tanda kiamat disebutkan oleh Nabi SAW. Masa itu berlalu begitu cepat. Allah sah sangat kita rasa. Dan tadi Jumaat tadi dah Jumaat yang kedua di dalam bulan Ramadan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Yasin Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita, ada seorang hamba-Nya apabila dia dimatikan oleh Allah, maka Allah Ta'ala memberikan ganjaran yang besar, yang tidak ternilai, yang mana ganjaran ini diimpikan oleh semua manusia di atas muka bumi. Iaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surah Yasin yang selalu kita baca, qila dkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam syurga. Ayat ini ditujukan kepada seorang lelaki yang bernama Habib An-Najjar. Kalau kita belajar dalam ilmu tafsir, bagaimana Allah Ta'ala ceritakan ada seorang lelaki dalam kalangan penduduk di sebuah negara yang namanya adalah Antakiyah. Bayangkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila mana ada 3 orang Rasul yang diutuskan ke negara tersebut. Yang pertama adalah Nabi Sadiq, yang kedua adalah Nabi Saduq, dan yang ketiga adalah Nabi Salum alaihissalam. Ini pandangan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bila mana 3 orang Rasul ini, Allah Ta'ala cerita fa'azzazna bisalis. Awal-awal tu 2 orang saja, Nabi Sadiq dan juga Nabi Saduq. Tengok tuan-tuan, nak cerita dia, kalau bahasa kuliah kita ni, kahak sungguh duduk At-Taqiyah, ketegak sungguh duduk At-Taqiyah ni. Tak cukup 2 orang Rasul, tak makan zaman. Maka Allah Ta'ala sebutkan fa'azzazna bisalis, kami bagi yang ketiga. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila mana 3 orang Rasul ini, mereka diutuskan ke satu tempat yang namanya At-Taqiyah. Maka ketika itu hadirin yang dirahmati Allah, hanya seorang sahaja yang menyambut seruan daripada ketiga-tiga orang Rasul tersebut. Allahu Akbar. Maka diringkaskan cerita bila mana Habib An-Najjar, seorang lelaki ni tuan-tuan, yang sebahagian ulama tafsir mengatakan dia hanya tukang kayu. Kalau zaman kita ni golongan B40, dan golongan Maf'aim. Maka dia ikut ajaran yang dibawa oleh ketiga-tiga orang Rasul ni. Maka apabila orang tahu bahawa dia seorang saja beriman kepada apa yang dibawa oleh ketiga-tiga orang Rasul tersebut, maka mereka pun bawa dia pergi jumpa Raja Antikus. Raja Antikus ni raja kepada negara Antakiyah tersebut. Maka diringkaskan cerita apa yang berlaku kepada Habib An-Najjar. Maka ketika itu dia dibunuh. Ada sebagian ulama tafsir mengatakan bagaimanakah cara Habib An-Najjar dibunuh? Dengan cara mereka pijak tubuh badannya sampailah terkeluar usus daripada tubuhnya. Allahu Akbar tuan-tuan. Nak cerita dia tuan-tuan, kalau kita rasa ujian kita ni rasa teruk dah, umat-umat terdahulu lebih dahsyat daripada kita. Maka bila mana ketiga-tiga orang Rasul ini mereka ajak penduduk At-Taqiyah beriman, maka antara cabaran yang mereka hadapi, Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Apa cabarannya? Antaranya mereka sebut lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Tiga-tiga orang Rasul yang apa dengar dia? Apa nak ajak kami beriman kepada Allah? Apa nak ajak kami ni taat kepada Allah? Nak tinggal apa yang kami dah buat selama
maka kami akan kejamkanmu. Wala yamassannakum minna 'adzabun alim, dan kamu tidak akan merasa siksa yang tidak terperi sakitnya daripada kami. Tu. Dalam bahasa kita ni, Allah sanksi suruh penduduk untuk riak. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dirikahkan cerita ketika mana Habib An-Najjar gugur sebagai syekh syuhada. Nah, mereka bunuh dia. Maka ketika itu Habib An-Najjar terima pelawaan. Mudah-mudahan kita semua dalam kalangan ahli majlis ini pada malam ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ketika mana kita mati kelak, malaikat sebut benda yang sama kepada kita. Apa yang malaikat sebut? Qila dukhulil jannah, masuklah kamu ke dalam syurga. Allahu Akbar, tuan-tuan. Allah Ta'ala cerita kepada kita bila mana Habib An-Najjar dia melihat wajah bayangan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa dia sebut yang kita dah baca dalam surah Yasin? Kata Habib An-Najjar, qala ya laita qaumi ya'lamun. Dan dia berkata, alangkah baiknya kalau kaum aku mengetahui. Nah, kalau bahasa kita ni, kalau kaum aku tahulah nikmat syurga punya hebat macam ni, maka mereka tidak akan bunuh aku, mereka akan ikut apa yang dibawa oleh ketiga-tiga orang Rasul tersebut. Maka hadirin yang dirahmati Allah, apa yang saya nak kaitkan dengan peristiwa yang berlaku kepada Habib An-Najjar dalam konteks kehidupan kita yang kita sedang berpuasa pada waktu dan ketika ini. Maka Habib An-Najjar, hadirin Allah, Allah Ta'ala tunjuk, walaupun dia berdepan dengan pelbagai ujian, dia seorang saja dalam satu negara dia. Nah, kalau kita tengok tuan-tuan, ujian dakwah ni bukan senang. Nah, bila mana Nabi SAW pergi ke Taif, ini kalau kita ambil Nabi kita, tadi zaman Habib An-Najjar ni daripada zaman Nabi Isa sampai kepada sebelum zaman Nabi SAW. Nah, antara dakwah bila mana Nabi pergi ke Taif, dalam ramai-ramai penduduk Taif, seorang saja yang ikut ajaran Nabi. Siapa dia? Adas. Yang tu pun bukan penduduk Taif, dia kerja di Taif. Nah, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala cerita dia. Yang pertamanya, ujian itu akan menyebabkan martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kalau kita tengok tuan-tuan ujian kepada ketiga-tiga orang Rasul tadi, lanarjumannakum, kami akan rejam kamu. Wala yamassannakum minna 'adzabun alim, siksa sakit yang tidak terperi. Kita boleh jadi tuan-tuan taklah sampai tahap macam tu. Ada tak dalam kalangan kita 10 hari puasa ni kena rejam? Ada tak? Tak ada. Ada tak nak kena pukul ke? Puasa ni tabu lah. Tak ada. Tuan-tuan, ujian kita apa dia? Nak pukul 10 pagi tengok WhatsApp, Allah nampak gambar yang air, Allah sedar lah. Kan ibu tengok kes satu ni, tengok tu dia ada video Khairul Amin, Allah, dia buat ayat juicy lah. Kan tu tuan-tuan, ujian kita takat tu je. Kan pi bazar Ramadan, yang tu nak ambil, yang tu nak beli, yang ni nak makan, yang ni nak makan, tengok tak makan pun. Ni saya ingatkan pada diri saya. Nah, sebab tu tuan-tuan dan rahmati Allah, ujian kita pada yang lain. Nak menghidupkan malam-malam di dalam bulan Ramadan. Sebab tu tuan-tuan, saya sebut perkataan rugi. Ni kita nak ingatkan sesama kita tuan-tuan, nak masuk pada pertengahan Ramadan. Minggu depan ni dah masuk dah yang disebut sebagai nuzul Al-Quran. Maka tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan pada waktu dan ketika ini kita tengok ada pihak yang nak menghina nama Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuan kita boleh nampak. Maka apakah cabaran-cabaran kita tuan-tuan? Antaranya kesilapan yang kita buat, antaranya adalah berapa banyak orang yang menunaikan salat tarawih. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi sebut, sesiapa yang salat bersama-sama dengan imam sampai imam menghabiskan salat. Maknanya tuan-tuan, dia sembahyang sama habis dengan tu imam. Contohnya tuan-tuan, kita solat 8 rakaat, maka kita sambung dengan 3 rakaat witir. Kita habis sama dengan tu imam. Maka apa ganjaran yang kita dapat? Kata Nabi, kutiba lahu qiyamul lailah, dicatat baginya pahala seolah-olah dia solat sepanjang malam.
Ini tuan-tuan, sebab tu saya kita uji. Bayangkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita dah dalam keadaan dah buat dah 8 rakaat. Habis-habis tu boleh jadi ada dalam kalangan kita yang belah yang orang boleh kata keluar. Dan ada orang kata, ustaz, tapi ni saya balik lagi ni saya nak sambung pula. Hajat nak sambung pula, nak tasbih nak sambung pula, taubat. Maka lepas tu kami tutup dengan witir. Maka tuan-tuan yang Allah, ada sebuah hadis Nabi SAW, Nabi sebut, la witrani fi laylah, tidak ada 2 witir di dalam satu malam. Ini menunjukkan kemuliaan yang hanya ada di dalam bulan Ramadan, tidak ada di dalam bulan-bulan yang lain. Kalau bulan-bulan yang lain tuan-tuan nak dapatkan ganjaran qiyamul lail, maka dianjurkan kepada kita untuk kita berehat seketika. Dalilnya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ayat ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di dalam bulan Ramadan, dah hadis ba'da isyak seperti mana sekarang ni, kita bangun solat tarawih, maka ketika itu telah dikira sebagai ibadat qiyamul lail. Mana betul? Sebab tu kadang-kadang kita rasa sedih, kadang-kadang kita tengok. Ni tuan-tuan, kita boleh nampak di depan kita. Dan kadang-kadang tuan-tuan, orang kata ni Pak Mat lama dah ternampak ni. Solat sunat je. Ataupun yang paling kita nampak drastik tuan-tuan, awal-awal dalam bulan Ramadan kebiasaan yang penuh, tapi mai pada penghujung bulan Ramadan semakin berangsur hilang tetamu-tetamu Ramadan. Sedangkan Nabi SAW sebut, taharraw lailatul qadr fil ashril awaqir min Ramadan. Ini hadis yang sahih. Kata Nabi, taharraw makna cari, usaha. Lailatul qadr. Dan tadi tu imam kita baca, Allahumma barik lana fi syahr Ramadan warzuqna lailatul qadr. Minta doa agar kita dapat lailatul qadr. Nak dapat lailatul qadr tu kenapa? Taharraw, kena cari. Sebab tu antara hikmah Allah merahsiakan lailatul qadr ni supaya kita membangunkan malam-malam. Sebab tu dalam sebuah hadis Nabi sebut, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu kelebihan. Sebab tu tuan-tuan, kita kena tahu sebab apa Allah Ta'ala menurunkan Lailatul Qadr ini kepada umat Nabi SAW. Kerana yang pertama, kerana kita tuan-tuan, umur kita singkat, baina siddiq wa sab'in. Berbanding dengan umat-umat terdahulu, tadi kita cerita kaum Nabi Isa, umat mereka ni ribuan tahun, kita ada 1000 tahun tak ada. Dan tengok tutup moyang kita ada 100 tahun yang tunggu dan pokok-pokok tak larat lah. Dan boleh jadi ada yang nyanyong lah. Dan boleh jadi kita tengok, dan ada pemimpin-pemimpin kita tengok tuan-tuan, dah dekat 100 tu duduk dalam hospital banyak lagi daripada duduk luar hospital. Itu biasa tuan-tuan. Sebab Nabi SAW sebut baina siddiq wa sab'in, 60 hingga 70. Maka tuan-tuan, bagaimana nak checks and balance dengan umat-umat terdahulu? Bayangkan tuan-tuan, kalau dalam hidup kita, saya beri contoh yang mudah. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, kita dapat 10 kali saja Lailatul Qadr. 10 kali saja tuan-tuan. Dan sejak daripada kita akhir balik sampai akhir hayat kita, maka tuan-tuan, kita beriman dengan ayat yang kita baca tadi dalam solat. Dan Allah Ta'ala cerita, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadr itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni 84 tahun. Bayangkan tuan-tuan, seolah-olah kita buat ibadat 800 tahun lebih. Allahu Akbar. Ini hanya berlaku di dalam bulan Ramadan, tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Antara kesilapan yang lain, 3 kesilapan yang saya bawa pada malam ini. Antaranya adalah ketika mana kita nak berbuka puasa. Ini tuan-tuan, waktu tu kita sembang, waktu tu kita main gadget. Ini saya ingatkan kepada diri saya. Sebab tu alhamdulillah saya tengok di luar sana majlis iftar tuan-tuan yang saya dipahamkan amat meriah. Maka kita boleh ambil kesempatan paling kurang tidak 5 minit sebelum, 10 minit sebelum, maka tuan-tuan, kita mengimarahkan dengan kita berdoa kepada Allah pada waktu tersebut. Kerana pada waktu itu merupakan waktu emas. Kalau bahasa dulu kampung dia sebut golden time. Waktu emas tuan-tuan. Waktu yang kata sebagian ulama, waktu yang paling hampir
kegembiraan kepada orang yang berpuasa. Kegembiraan yang pertama bila mana mereka berbuka puasa. Ada dalam kalangan kita, Allah Ustaz, saya waktu buka puasa tu waktu yang saya paling menyampah. Tak tahu tuan. Dan kita tengok anak-anak tuan, walaupun mereka tak boleh puasa. Dan anak saya tuan umur 5 tahun tuan. Dia tak puasa. Kan? Tapi waktu orang buka puasa, orang ni duduk atas kursi, dia duduk atas meja. Punya seronok buka puasa. Punya seronok buka puasa. Kan? Ayam mineral ni tuan-tuan, Allah, kita nampak waktu biasa macam lekeh ya. Kan? Kita nampak nak dekat buka puasa, pergi 7 tu Allah, sumpah ayam. Nah, fresh goreng tuan-tuan. Allah, nyaman. Kan? Buka puasa. Dan kegembiraan yang kedua, ketika mana? Ketika mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebab itu disebut oleh sebagian ulama, waktu tersebut adalah waktu yang antara waktu yang mustajab doa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuan-tuan dan puan-puan Allah, mudah-mudahan dengan sedikit peringatan tersebut, mudah-mudahan momentum semangat kita menghadapi Ramadan al-Mubarak akan berkekalan sehinggalah ke penamatnya. Dan mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan Allah, dan kita akan sambung dengan solat tarawih. Dan bertepatan tuan-tuan, tarawih ini berehat-rehat. Kan, jadi kalau kita tarawih kalut-kalut tuan-tuan, kita tengok ada video di kerajinan kita 20 rakaat 5 minit tuan-tuan. Allah, agak keluar je nak tuan. Kan, nak minum teh tadi pun 10 minit tuan-tuan, ini 5 minit. Kan, habis tak ada tomak minum dan sebagainya. Amatlah malam. Dan bersempena dengan syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Patutnya tuan-tuan kita memuliakan, mendengar Al-Quran. Sebab apa? Pada bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Dan kita tengok bahawa ni akan ada kes yang agak menyedihkan. Saya sebut menyedihkan. Kan ada orang buat laporan polis tuan-tuan. Sebab apa? Dia kata ayat Al-Quran ni ganggu kediaman dia dan sebagainya. Kita kena ingat, hebat macam mana pun kita tuan-tuan di atas muka bumi, ketika mana kita dimatikan oleh Allah Ta'ala, jenazah pada waktu tersebut berkehendakkan kepada mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuan-tuan dan puan-puan Allah, mudah-mudahan kita doakan agar Allah Ta'ala berikan kepada kita ganjaran Lailatul Qadar dan mengeluarkan kita dalam keadaan diampunkan dosa-dosa yang terdahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma 'afina fi badanina. Ya Allah, sihatkanlah tubuh badan kami. Allahumma 'afina fi sam'ina. Allahumma 'afina fi basarina. Sihatkanlah penglihatan dan pendengaran kami. Mudah-mudahan dengan sebab kesihatan tubuh badan yang Kau berikan kepada kami, ya Allah, memudahkan untuk kami melakukan amal ibadah yang sempurna kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada waktu yang mustajab doa di sisi-Mu ini, ya Allah, ketika mana kami berkumpul di dalam rumah-Mu, ya Allah, ketika mana dibukakan pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, ya Allah, ya Tuhan kami berhajat sangat kepadamu, ya Allah. Murahkanlah rezeki kami, ya Allah. Murahkanlah rezeki anak-anak kami, ya Allah. Jadikan anak-anak kami, ya Allah, anak-anak yang saleh dan salihah, yang akan mendoakan kebaikan syurga buat kami setelah kami dimatikan oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada waktu yang mustajab doa di sisi-Mu ini, ya Allah, ketika mana kami berada di dalam malam-malam di dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami hamba-Mu yang banyak dosa, ya Allah. Izinkanlah kiranya, ya Allah, Kau kurniakan kepada kami peluang, ya Allah, untuk kami bertemu dengan Lailatul Qadar pada Ramadan pada kali ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Kau membiarkan kami keluar daripada bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kami tidak diampunkan oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya ada dalam kalangan ahli majlis ini, ya Allah, yang diuji dengan berbagai penyakit, ya Allah, jadikanlah Ramadan ibadat puasa yang mereka lakukan semata-mata kerana-Mu, ya Allah, menjadi asyifa, menjadi penawar kepada penyakit-penyakit yang mereka hadapi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada dalam kalangan ahli majlis ini yang diuji dengan berbagai ujian dan masalah, yang semuanya itu datang dengan keizinan daripada-Mu, ya Allah, jadikanlah keberkatan di dalam bulan Ramadan, dikeluarkan segala ujian dan masalah yang mereka hadapi, ya Allah. Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.